Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan membahaskan sebuah isu yang tidak asing lagi di bibir-bibir para penonton, iaitu isu kegemukan atau juga diertikan sebagai obesiti di kalangan kanak-kanak. Baik, saya mulakan pengenalan kepada isu ini. Berlebihan berat badan atau yang lebih serius ialah obesiti telah ditakrifkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia berdasarkan Body Mass Index. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendapati obesiti kanak-kanak meningkat pada kadar yang sangat membimbangkan apabila rekod menunjukkan jumlah kanak-kanak yang mempunyai berat badan berlebihan ialah di bawah usia 5 tahun. Kanak-kanak obes perlu mengekalkan berat badan sepanjang tumbesaran atau berat badan kekal semasa tinggi sedang bertambah. Selain itu, Malaysia dinamakan sebagai sebuah negara yang mempunyai kadar obesiti yang paling tinggi dalam kalangan kanak-kanak di Asia Tenggara dengan nisbah 1:5 kanak-kanak mempunyai berat badan berlebihan atau obes. Kanak-kanak obes berkemungkinan besar menjadi remaja dan dewasa yang berlebihan berat badan juga dan seterusnya cenderung kepada masalah-masalah kesihatan. Kanak-kanak yang berlebihan berat badan ini terdedah kepada pelbagai risiko kesihatan. Antaranya adalah tekanan darah tinggi, masalah hati, kekurangan oksigen semasa tidur disebabkan oleh rongga pernafasan yang tersekat, penyakit jantung dan beberapa jenis penyakit kanser. Di samping itu, masalah ini boleh dikurangkan dengan mengamalkan tabiat makan yang baik dan senaman yang kerap, seperti melakukan kegiatan fizikal sekurang-kurangnya 1 jam sehari. Oleh itu, ibu bapa perlu memberikan sokongan dan menunjukkan minat terhadap aktiviti anak-anak mereka. Selain turut menghadkan penggunaan gadget, iaitu tidak melebihi 2 jam sehari. Sekian saja daripada saya, seterusnya disambungkan oleh Fatin tentang maklumat ringkas kepada isu ini. Baiklah, giliran saya pula untuk menerangkan serba sedikit maklumat ringkas tentang topik yang akan dibahaskan, iaitu masalah kegemukan atau obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Masalah kegemukan dan berat badan berlebihan semakin meningkat. Kajian menunjukkan bahawa 15% daripada kanak-kanak berumur 12 hingga 19 tahun mempunyai masalah berat badan berlebihan dan kegemukan. Berat badan berlebihan dikaitkan dengan risiko yang tinggi apabila mengalami masalah kesihatan seperti diabetes dan penyakit jantung yang boleh menyebabkan kematian awal. Indeks jisim tubuh iaitu BMI ialah salah satu cara untuk mengira jumlah lemak dalam badan secara kasar. Nilai BMI adalah berbeza mengikut umur dan jantina. Bagaimana berat badan berlebihan dan kegemukan berlaku? Berat badan berlebihan dan kegemukan berlaku apabila mengambil jumlah atau kuantiti makanan yang berlebihan daripada apa yang boleh dibakar oleh badan. Kalori yang berlebihan dalam badan akan disimpan sebagai lemak. Berlebihan berat badan dan kegemukan atau obesiti akibat kalori yang berlebihan tidak akan berlaku dalam beberapa hari atau minggu. Kebiasaannya, ia akan terkumpul dan disimpan untuk beberapa bulan dan tahun. Sekian sahaja daripada saya. Sekarang saya sambungkan kepada Isalina untuk membahaskan punca masalah isu ini. Punca masalah berat badan terhadap kanak-kanak. Yang pertama ialah ibu bapa tidak mengawal makanan anak-anak mereka kerana mereka gemar memberikan anak-anak mereka makanan segera seperti pizza, burger dan lain-lain lagi. Seterusnya, mereka juga tidak memperkenalkan istilah makanan suku-suku separuh. Suku-suku separuh ialah suku makanan karbohidrat, suku makanan protein dan suku makanan vitamin. Mereka juga terdedah kepada makanan yang mengandungi gula yang amat tinggi seperti coklat, aiskrim dan ini menyebabkan kerosakan gigi pada usia muda. Kelas saya juga tidak diendahkan oleh ibu bapa dan menyebabkan proses pembesaran akan terganggu.
Yang kedua ialah gaya hidup. Mereka sentiasa terperap di dalam rumah dan tidak melakukan aktiviti luar kerana ibu bapa risau akan keselamatan kanak-kanak. Mereka hanya membenarkan anak-anak mereka bermain gadget dan sekaligus memberi impak yang besar kepada kesihatan anak-anak mereka. Pada usia muda, kita hendaklah sentiasa aktif agar keselamatan lebih terjamin. Yang ketiga adalah keadaan persekitaran. Ibu bapa menunjukkan tabiat yang buruk kepada anak mereka yang sepatutnya mereka adalah sebagai role model kepada anak-anak mereka. Sikap lepas tangan yang sering dilakukan ibu bapa kerana mereka tidak mengendahkan aktiviti-aktiviti anak-anak mereka yang seharusnya dilakukan pada masa lapang. Pengawasan terhadap anak-anak dari segi kesihatan juga amatlah kurang. Dan yang terakhir adalah pengaruh teknologi. Stesen televisyen sering menyiarkan iklan berkaitan dengan makanan segera. Iklan yang dipampang telah menarik minat kanak-kanak dan ibu bapa terus membeli demi memuaskan hati anak-anak mereka. Tidak sepatutnya kita menyalahkan iklan yang disiarkan di televisyen tentang makanan yang memberikan mudarat kepada kanak-kanak. Tetapi, ibu bapa berperanan dengan cara menukar persepsi anak-anak mereka berkaitan dengan makanan segera. Terima kasih. Sokongan daripada ibu bapa. Aktiviti yang dirancang perlulah sesuai dengan minat dan keupayaan fizikal kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa juga perlu memantau aktiviti fizikal anak dan membuat catatan menggunakan satu carta. Seterusnya, ibu bapa juga perlu menunjukkan teladan yang baik dan menjadikan aktiviti fizikal sebagai aktiviti keluarga. Seterusnya, galakkan kanak-kanak makan 5 hidangan sayur dan buah-buahan setiap hari. Kita juga haruslah menghias pinggan untuk anak-anak dengan pelbagai jenis buah dan sayuran dan juga pelbagai warna seperti menggunakan sayuran segar seperti tomato, carrot, brokoli dan sebagainya. Dan dari segi buah-buahan segar pula ialah jagung, belimbing, tembikai, pisang dan lain-lain. Oleh yang demikian, ibu bapa juga haruslah memberi buah-buahan yang segar dan sayuran segar tanpa menggunakan sebarang bahan pengawet dan jus. Akhir sekali, makan mengikut masa, iaitu sarapan pagi, tengah hari dan malam. Ibu bapa juga boleh menasihati anak-anak agar makan mengikut masa dan waktu yang sesuai. Seperti anak-anak perlu sarapan pagi kerana tanpa sarapan pagi, anak-anak akan mudah berasa terlalu lapar dan itu juga boleh menjadi salah satu punca kegemukan kerana anak-anak akan makan berlebihan di masa kemudian. Contohnya, anak-anak akan berasa lapar apabila menjelang tengah malam dan sebab-sebab ini juga adalah salah satu punca utama berlakunya obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Berdasarkan tajuk pilihan kumpulan kami, saya mendapati isu kegemukan atau obesiti ini dalam kalangan kanak-kanak adalah merupakan pilihan kita sebagai ibu bapa sama ada mahu hidup dalam keadaan sihat walaupun kita menjaga makan, setengah orang cakap mati itu adalah wajib. Menyuruh kita untuk menjaga makanan kita, jangan makan makanan yang haram dan jaga makanan kita dengan baik. Saya yang seterusnya ialah apabila ibu bapa di luar sana membuat keputusan untuk tidak memilih hidup yang sihat, kerana setengah ibu bapa ni atau masyarakat di luar sana itu sibuk dengan kerjaya mereka, dengan kehidupan luar mereka, sampaikan mereka terlupa akan untuk menjaga pemakanan anak-anak mereka dan boleh menyebabkan secara automatik mereka telah memilih hidup yang tidak sihat kerana kurang pengetahuan tentang pemakanan dan tidak prihatin terhadap makanan yang sihat. Dan kebanyakan ibu bapa juga menganggap makanan asalkan anak-anak mereka makan je, tidak kira makanan itu sihat ataupun tidak. Antara keburukan apabila terjadinya
apabila tidak mengamalkan hidup yang sihat. Ini adalah menghindar obesiti. Obesiti dalam kalangan kanak-kanak ini semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Dan di negara Malaysia adalah negara yang paling tertinggi yang mengandungi penyakit obesiti ini. Apabila kanak-kanak tu menghidap penyakit obesiti, bukan hanya penyakit obesiti sahaja yang ada dalam diri mereka. Akan timbul juga penyakit-penyakit yang berbahaya lain seperti penyakit jantung pada usia yang muda. Selain daripada penyakit serius, obesiti juga merupakan penyebab gangguan tidur yang serius dan atau sindrom hiperventilasi dalam kalangan kanak-kanak obesiti ini, kerana salur udara menjadi sempit disebabkan jumlah lemak yang banyak dalam badan mereka di bahagian leher mereka. Ini boleh menyebabkan penurunan dalam pernafasan dan mengganggu tidur mereka. Dan menyebabkan itu juga kanak-kanak ini susah tidur, berjaga setiap malam kerana mereka akan jadi sesak nafas bila mereka nak tidur. Sebabkan itu mereka tidak mahu tidur. Jadi di sini kita sebagai ibu bapa ataupun masyarakat di luar sana boleh melihat kesan yang baik apabila kita menjaga makanan, dan terdapat juga kesan yang buruk apabila kita tidak menjaga makanan. Jadi, kita sebagai ibu bapa atau masyarakat ni, kita hendaklah melakukan pilihan yang bijak dalam penjagaan pemakanan anak-anak kita supaya terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Pada usia muda, mereka terpaksa menanggung penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut. Sebagai ibu bapa juga, sebenarnya kita hendaklah bijak dalam menjaga makanan anak kita untuk menurunkan peratusan obesiti dalam kalangan kanak-kanak negara kita. Jadi, kita sebagai ibu bapa ataupun masyarakat di luar sana haruslah bijak untuk memilih makanan yang lebih sihat di masa yang akan datang. Terima kasih. Kesimpulannya, ibu bapa ialah orang yang memegang senjata yang paling ampuh dalam mengawal pengambilan makanan ringan dan makanan segera dalam kalangan anak-anak. Berdasarkan perbincangan di atas, sudah terang lagi bersuluh bahawa langkah-langkah paradigma boleh diambil oleh ibu bapa dalam memendung pengambilan makanan ringan dan makanan segera bagi menghindarkan anak-anak daripada didiagnosis dengan penyakit-penyakit seperti kencing manis dan hyperaktif. Ibu bapa tidak boleh memandang perkara ini dengan sebelah mata, kerana jika mereka alpah terhadap makanan anak-anak, banyak konsekuensi buruk yang akan menimpa terhadap anak-anak. Buktinya, kajian ini by Scrap Center di Universiti Toronto, Kanada merumuskan bahawa makanan segera boleh merosakkan fungsi otak anak-anak. Anak-anak yang masih berumur setahun jagung dan darah setumpuk pinang memerlukan nutrien bermanfaat secukupnya untuk tumbesaran yang baik. Ibu bapa sewajarnya menjadi pemandu ke arah landasan hidup yang sihat kepada anak-anak dengan menerapkan gaya pemakanan hidup yang sihat dalam kalangan keluarga. Oleh itu, ibu bapa perlulah berganding bahu dalam mengawal pengambilan makanan ringan dan makanan segera dalam kalangan anak-anak mereka. Janganlah ibu bapa mengambil sikap acuh tak acuh mahupun berlepas tangan begitu saja dengan lebih memilih makanan segera sebagai alternatif makanan berat dalam rutin harian anak-anak mereka. Walaupun kesibukan atau kesuntukan masa, walhal tindakan tersebut hanya akan mendedahkan anak-anak kepada gaya pemakanan hidup yang tidak sihat. Cogan kata amalkan gaya hidup sihat perlulah menjadi pedoman hidup dalam diri ibu bapa dan anak-anak, kerana kita ialah apa-apa yang kita makan.